Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni satu topik yang dicetus oleh tempat saya duduk di sini bila saya keluar pagi tadi ataupun semalam tu tengok air laut dengan deruan ombaknya tu, saya terfikir sedapnya bunyi ni, macam ada lagu dia, ada rhythm dia, betul tak? Dan saya dah tahu ombak-ombak ni semua, bulan, bintang semua ni kan, ada dia punya influence, pengaruh kepada kita. Jadi semua tu mungkin kadang-kadang kita rasa mainkan emosi saja ataupun cuma agak-agak kata orang. Rupa-rupanya sains dah membuktikan. Jadi malam ni saya akan bawa kepada anda 10 scientific macam research juga yang mengatakan orang yang Mak Saleh ni gila-gila, dia buat kajian, dia buat sound system betul-betul, dia tengok wave kat dalam otak kita macam mana bertukar. Dia boleh kita kongsi malam ni. Okey? Dah bersedia semua? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar elok Ramai orang kata sebenarnya air dalam laut ni dia tak bergerak sebenarnya. Yang menggerakkan dia ialah angin. Dan angin tu dia ada friction dia ke atas permukaan laut, maka lama-kelamaan dia ada energi. So, soalannya ialah sekarang, bila saya sebut perkataan menaikkan tenaga, bagi you rasa tenteram, semua tu ada kaitan dengan energi. Dan kalau you tahu, seronoknya mainan pengaruh graviti bumi kita, bulan dan matahari, saya ulang, bumi, bulan dan matahari semua memainkan peranan untuk mengolah air ni ataupun ombak ini supaya dia dapat bunyi perlahan ke, bunyi kuat ke, ataupun sampai jadi tsunami pun boleh, betul? So kena hati-hati juga. Tapi sebab apa bulan selalu saya ingatkan you jangan tinggal kalau dapat nampak dia, sebab dia banyak pengaruh dengan laut ni. Terutama sekali air pasang dan air surut. Kenapa 2 kali sehari pasang, 2 kali sehari itu dia surut. Semua tu ada mainannya dengan bulan, bintang, matahari. So gravity ni, bila air tu dia orang panggil swell up, orang panggil air tu boleh bengkak, dia macam kembang, maka itu yang jadi wave tu. Faham? Dan bila dia bertembung dengan pantai ataupun bumi kita, bila dia kena bumi, dia ada konsep untuk orang panggil stabilize. Dia boleh kontrol balik, lepas tu dia ulang balik. Sebab itulah you akan nampak ombak tu berulang kali datang, bergantung kepada angin betapa kuatnya. Faham? Itu sebagai mukadimah supaya you tengok macam mana cantiknya bila ocean tu, ombak tu bunyinya berderuan. Okey, dalam bahasa sains, dalam bahasa orang diminta memberi satu description. Apakah bunyi ombak tu kalau dibagi dalam satu bahasa? Dalam bahasa Inggeris pun susah dia nak bagi. Akhir-akhirnya dia orang ada satu perkataan baru namanya susurration ataupun susurration. Saya pun tak tahu bahasa ni bahasa baru ke, tapi asal daripada Latin, katanya dalam bahasa biasa orang-orang kampung dia panggil whisper. Whisper tu maksudnya apa? Bisikan. Oh, sedapnya bila dia kata bisikan tu. Betul lah. Kalau anda pernah pergi tepi laut ataupun pernah orang kata you betul-betul menikmati suara ataupun deruan laut tu, siapa pernah angkat tangan ataupun siapa pernah betul-betul feeling dia, bukan duduk je tepi laut. Ramai orang pergi tepi laut, ambil gambar lah, lepas tu makan cucuk-cucuk tu kan. Kita ada kalau kat Kelantan, Terengganu tu kan ada dia punya orang panggil apa? Colek colek-colek tu kan. Saya pernah pergi tu, habis balik je kan. Tetapi bagi mereka yang orang kata dapat duduk sebentar, bertafakur, tengok dan sebagainya, you akan dapat 10 keuntungan. Nombor 1, ready? Nombor 1 ialah otak secara automatik, saintis dah buat kajian, jadi relax. You mau tak mau, bila you dengar je ombak ni, kalau you biarkan dia masuk secara sedar, saya ulang, bila you menyedari yang you tengah dengar, sebab ramai orang dengar tapi tak pernah terfikir apa-apa ataupun macam biasa je kan, ombak kan. Tetapi bila you mau dengar dan memulakan proses mendengar, dengaran itu bila masuk, bisikannya dia akan menukar
you punya gelombang otak, maka jadilah orang putih panggil unwind. You jadi macam let go, you boleh distress, you boleh tenteram, nanti kita cerita pasal tidur pun boleh. Dia memang ubat antidepresan yang paling natural ialah ombak laut punya bunyi tu. Macam boleh mulakan kalau siapa dapat peluang pergi holiday, kalau sempat ke tepi laut, jangan biar dia tak didengari. Baik, tetapi relax brain is something yang amat kita cari dan ramai manusia sekarang dalam keadaan stres. Satu. Nombor dua, bila orang pergi ke tepi laut, selalunya betul-betul you akan mau tak mau berjalan ataupun pergi, orang kata randuk ayak lah, faham tak? Pergi main ayak lah, pergi kalaupun tak mau basah, you angkat seluar dan sebagainya tu, you pergi lah main-main buih-buih dia, kadang-kadang basah juga seluar. Mau tak mau you kan gerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, main dengan laut semua kalau ada anak semua tu. Jadi berarti you bergerak sahaja akan membawa satu lagi keuntungan tanpa you sedar. Sebab tu lepas you main ataupun melawak tepi laut dan sebagainya, you kadang-kadang kan rasa letih ataupun rasa lapar sikit, tahu tak? Sebab you dah keluar tenaga. Bagus tu. Nombor 3 untungnya ialah dementia. Orang yang kata satu kajian tu, orang yang duduk tepi laut, dia tak sedar pun dia duduk tepi laut dengan bandingkan orang yang duduk tepi kondo, kat hotel ataupun kat bandar-bandar besar. Dementia, tahu dementia? Apa tu? Nyanyuk berkurangan bagi mereka yang menjadi nelayan atau tepi pantai ni. Apa dia? Disebabkan oleh mereka dialunkan dengan suara ombak. Contoh, siapa kat sini boleh merasai apa yang saya mula kata ni? Saya dah jadi terpikat pula dengan laut ni. Okey, nombor 4 ialah stres. Stres, macam mana caranya untuk kita ambil manfaat supaya you jangan dengar kosong? Buat sekali-sekala, cuba tengok. Saya memang dapat sedikit manfaatnya kalau ada 4 cara. Satu ialah you apa orang panggil melihat ombak. Dia kan ombak tu dia berulang kali. Dia orang utara kata galit. Galit ni kalau ada tempat tidur tepi pantai, ada sofa ke kan, macam hotel-hotel tu kan, memang terlena habis lah. Tapi tu tengok. Nombor 2, tengok dengan dengar, lagi power. Okey, dengan tengok dan dengar sahaja, ada lagi 2 lah sebenarnya. 2 lagi tu apa dia? Sense, boleh bau. Tahu tak, laut yang bersih ni, bau dia lain. Saya ulang, laut yang bersih ada juga mungkin kat Muara ke mana-mana, dia campur dengan minyak, kat Miri semua tu. Pernah tengok tak? Hitam keluar kat laut, itu tak aci, itu tak pakai. Faham? Ni macam kat tepi Teluk Bahang ni, cun gila. Tu ada bukit lagi, ada sunset, sunrise semua tu. Bila you tengok, ni gelombang, buih dan sebagainya tu, lepas tu you dengar dan you bau dan you tengok keadaan sekeliling dengan dia punya sound system semua tu, you akan dapat, orang panggil dalam bahasa sains lagi, dia panggil fractal, Fractal. You mungkin tak pernah dengar cerita ni, tapi saya yang suka kepada sains yang gaib ni. Sains ada yang orang kata gaib, tapi sebenarnya ada. Contoh fractals ni adalah fizik yang dari segi design. Saya ambil contoh nanas. You tahu tak dia punya square tu, Tuhan jadikan dah memang ada calculation dia. Baik. You pernah tengok siput tak? You pernah tengok ni snail ataupun you tengok ni lah apa nautilus semua tu kan? Kan design dia tu, kan dia punya bulat-bulat tu. Semua calculation dia tu ada orang panggil fractals. Jadi bunga, pokok kan, bila dia bercabang semua tu, memang Tuhan dah ada calculation dia. Dan kalau saintis yang pandai, dia dah tahu memang ada secret. Fractals ni, bila dia masuk balik ke dalam design ombak ada fractals dia. Buih-buih dia semua tu ada dia punya fractals. Kalau kita faham secara mudah kampung ni, kata bunga dia lah. Bunga kan selalunya mensimboliskan kecantikan, keindahan dan sebagainya. Jadi manusia sekarang ni kekurangan fractals. Tahu? Kalau you rasa-rasa you duduk kat Kuala Lumpur, duduk PJ,
secantik Shah Alam pun kadang-kadang dah berterabur sekarang, traffic jam dan sebagainya. You rasa kat traffic jam tu ada fractal tak? Kalau ada pun fractal tu pecah-pecah tak? Berterabur tak? Berkotak-kotak tak? Tetapi kalau fractal betul, dia berbunga demi bunga, demi bunga, demi bunga. Syok kan? Jadi ombak yang saya nak beritahu kat you tu, kalau you lupa semua pun you ingat perkataan fractals. Di malam ni you dah belajar satu. Untungnya kita main dengan ombak, dengar, tengok semua tu adalah fractalsnya. Sebab otak kita, kalau dengan mata kita boleh main dengan fractals, you tak akan stres. Faham? Okey, nombor 5, sleep. Kan saya kata tadi, memanglah kita selalu memerlukan tak payah nak bilang berapa ekor sheep, kambing semua tu tak payah. Kita baca bismillah, kita selawat, lepas tu kita elok-elok sambil kita zikir sikit lama-lama dengar ombak, dengar dan tengok buih-buih dia tu, lama-kelamaan mata you tak boleh angkat lagi dah. Automatic you go to sleep. Normal under normal circumstances. Nombor 6, happy hormone. Dahsyat tak? Siapa sangka dengan cuma melihat, mendengar deruan ombak yang cantik berulang kali tanpa payah masuk bateri lagi dah. Dia no need for you to buat benda tu. Tak payah paksa apa-apa. Background tu all the time, 24/7. Maksudnya 24 jam ada. Maka bila you dengar, dia punya happy hormone akan keluar sebab otak kita memang ada signal bila dengar suara macam ni, dia akan pergi ke tempat apa dinamakan parasympathetic nervous system. Anda pernah dengar kan? Saraf kita ada dua sistem yang besar. Satu simpatetik, satu parasympathetic. Simpatetik ni masa kita panik, kita nak lari, kita takut, marah sebagainya tu, inilah simpatetik lah kan. Yang parasympathetic, masa kita rehat, istirahat, masa kita makan dengan elok, semua tu rest and digest. Masa kita tengok ombak, masa kita dengar ombak, dia pun keluar parasympathetic ni, maka dia akan tenteram, turunlah blood pressure, turunlah you punya heart rate, dan body kita akan jadi relax. Macam? Best tak? Itulah. Memang kita dapat manfaat ni, cuma kita tak tahu kenapa dan sainsnya betul ke? Memang ada. Dan bagi mereka pula yang orang kata apa, gatai-gatai pun lama-lama tak buat ni, masuk juga dalam laut. Kan kita kadang-kadang tertarik dengan laut. Walaupun kadang-kadang orang kata laut ni bahaya, dia boleh lipat you punya badan masuk, tenggelam, tarik. Saat ni dia cetik dalam sikit kat sana nanti macam mana. Tapi kita ni, bila kena je kena je ni ombak-ombak ni, macam kita nak duduk kat situ ataupun kurang-kurangnya tak kerti benang pun nak rendam kat situ. Untungnya siapa yang main dengan air laut, dia ada, kalau terutama sekali belah pagi atau waktu-waktu sejuk tu, dia panggil cold shock protein punya efek. Okey, cold shock ni maksudnya bagi you punya body, orang kata macam exercise sikit, tanpa you buat apa-apa pun, dengan gendam dalam air laut saja. Macam best tak? Lepas tu kita tahu laut ni kalau tempat tu dah memang terkenal, aman, damai, you boleh duduk mandi berapa lama pun tak risau kan. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Dan dia sentiasa dipergunakan untuk orang-orang yang anxiety, orang-orang yang ada masalah depression. Selalunya kalau doktor-doktor yang orang panggil doktor yang natural lah, natural therapy punya konsep, dia akan selalu galakkan you pergi ke hutan, you pergi ke laut. Inilah sebabnya laut terkenal dengan mengurangkan anxiety dan mengurangkan depresi. Dua penyakit yang paling utama zaman sekarang. Baik. Salah satu cara yang mereka dapati kenapa depression ataupun kemurungan atau keresahan tu hilang, sebab bila kita dengar ombak, dia secara otomatis akan mengurangkan rumination. Rumination ni bahasa Inggeris, bahasa kita ialah ungkit-ungkitan cerita lama yang negatif. Betul tak betul? Kita kan suka benda-benda yang kadang-kadang kita bergaduh, kadang-kadang kita ambil cerita lama. Ingat tak? Tak banyak-banyak cerita antara pekerja sama pekerja ke, suami isteri ke,
Kadang-kadang adik kakak pun kata, engkau lah, dulu engkau gini. Dulu, banyak cerita dulu masuk, dia keluar balik sebab apa? Nak lepas geram. That is rumination. Dalam ombak punya terapi ni, wave therapy, shock kan? Wave therapy, dia secara you nak tak nak, dia akan lupuskan. Dia maksudnya dia tutup. Dia orang panggil dia tekan cerita lama, dia keluar cerita sekarang. Yang you tengah berada di bawah mungkin panas matahari ke, bagus juga kena vitamin D dengan air laut tu kan, memang best. Lepas tu you externalize, maksudnya you tak masuk ke dalam, you lebih pada keluar. Sebab mata, telinga, dengar, maka dia lebih mempengaruhi otak yang mula nak pressure lah, nak stress lah, nak murung lah, mulalah tu kan. Jadi itu sebabnya you duduk seorang-seorang sekejap, pergi kat tepi pantai, betul-betul relax, tengok apa jadi. Tak mungkin masa you dengar ombak, masa you tengah ada angin-angin sepoi bahasa kan, sambil you duduk bawah pokok lagi, kalau pun tak kena air kat kaki pun tak apa, tak basah kaki pun, tetap you tak akan boleh marah-marah. Tetap you tak akan boleh meluat pada siapa-siapa. Orang gila je boleh buat macam tu. Saya ulang lagi sekali, orang yang tak betul mentalnya saja boleh sampai dengan ombak pun, dengan air laut, dengan angin sepoi bahasa, masih nak maki hamun. Bagi saya, you perlukan psikiatris. Sebab orang normal, bila pergi tepi laut, dengan ombak, dia secara fitrah. Tuhan tu ada, dia punya signal kat dalam otak, yang kalau macam ni respon dia. Jadi otak dengan ombak, dia tidak akan bertembung sampai jadi you marah-marah. Faham tak? You akan jadi senyum, syukur, alhamdulillah. Bahkan kalau you mengingati Allah masa tengok ni semua atas kebesarannya, keluar ombak macam ni semua, Masya Allah. Baik, kita habiskan malam ni. Yang lain ni semua bonus dah. Bila you bawa family you punya bonding lebih kalau tepi laut. Entah macam mana, entah kalau dengan pasirnya, dengan lautnya, dengan tikanya, dengan pikniknya tu kan you lebih mesra, betul tak? You pernah pergi tak piknik dengan bawa family? Kalau kita kecil-kecil dulu, ingat tak atuk kita bawa, saya lah atuk bawa. Punyalah seronok, tak gaduh nak fikir pasal rumah ke, pasal apa, nak pergi laut ni, nak pergi duduk kat tepi pantai je. Bila mandi makan bihun, mandi adalah roti ke apa-apa, sandwich kita bawa. Kan happy tu. Jadi bonding di tepi laut ni special. Mungkin kita dari sudut environment, saya beritahu kat you sekarang, sainsnya ialah biru. Saya ulang, sainsnya biru. They call it biru, nuansa biru ataupun blue space. You understand blue space? Keadaannya tu biru, kadang-kadang kehijauan lah, turquoise dan warna yang campur-campur sikit. Sebab tu saya kata jangan pergi tempat yang ada minyak, ada hitam, ada talah, tercemar semua tu. Cari laut yang bersih, you akan dapat apa dipanggil acoustic camouflage. Acoustic camouflage ni, acoustic tu maksudnya dengar, camouflage tu maksudnya dia tutup apa-apa saja yang negatif. Dahsyat tak dahsyat? Dia boleh tutup benda-benda yang tak mustahak. Dia tenteramkan. Kalau tidak, berterabur banyak benda sangat nak fikir kat luar. Faham tu? Dan dia akan membawa kepada ketenteraman, peacefulness. Dia bawa pada creativity. Orang yang nak cari ilham, tepi laut juga merupakan peningkatan ilham. Lepas tu dia menyejukkan keadaan you kalau you tengah hot. Okay. Lepas tu you lebih terbuka. Kata orang, kalau you dalam keadaan ombak macam ni punya influence, you lebih memikir boleh dalam-dalam pun secara yang menyeronokkan you, memberi semangat pada you, dan ujung-ujung sekali dia menjaga circadian rhythm. Tahu tak? Tidur malamnya cantik, siangnya cerah mata, semua tu dia panggil circadian rhythm. Dia balancekan balik. Dan bagi mereka yang main juga dengan air, terkena-kena apa nilah, orang kata apa, kena tangan, kena kaki, kalau mandi-mandi, lap-lap muka dan sebagainya, very good. You know why? Dia ada magnesium, dia ada kalsium, ada zinc, ada selenium. Macam suplemen pula. Memang betul lah. Kan? Dalam laut tu banyak magnesium. Yang bagus untuk apa? Untuk kulit, untuk psoriasis, eczema. Kanak-kanak kecil yang you tengok selalu ada ruam dan sebagainya, bagi dia main tepi tu dengan pasirnya, mandikan dia, tanamkan dia sekejap. Maksudnya main tepi laut.
Jadi ramai orang dah tahu dia bagus untuk magnesium ni untuk saraf you kembali aktif, otot you kurang sakit, dia ada anti-inflammatory pun, kurang sakit bila lepas you mandi air laut semua ni. Dan yang paling orang terlupa ialah ramai nak kena beli mesin-mesin nak bagi negatif ion tu tak? Pernah dengar tak? Kena ada ni lah aircon ke ataupun gadget-gadget dalam rumah, dalam office nak bagi bersih udara. Bila you sampai tepi laut, kena dengan breeze dia, dengan dia punya ni lah, orang kata angin dia tu, ombak-ombak dia tu kan ada you tak nampak dia punya alunan angin dia tu. Sebenarnya bila kena badan kita, oksigen meningkat, lepas tu tenaga meningkat, tapi negatif ion tu banyak. Negatif ion dia mendetoxkan body you, sebab body kita banyak ion-ion yang tak betul. So dia balancekan balik. Dahsyat. Dan mood you pun akan lain. Dan you, saya ulang, selalunya kalau you mengikat semua yang saya cerita ni dengan Allah, maksudnya ada kaitan, you akan rasa sempurna sekali. Adalah satu anugerah bagi mereka yang boleh menikmatinya. Boleh? Okey, cukup dulu malam ni saya dah cerita pada anda kepuasannya. Saya belajar sikit tentang ombak, walaupun tak ramai orang boleh faham semuanya, tetapi anggaplah semuanya adalah untuk kebaikan. Dan bila Tuhan kata setiap sesuatu aku jadikan, semua tu mesti tak sia-sia. Salah satu daripadanya ialah bunyi ombak laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa kita supaya hidup ini bahagia di dunia, akhirat syurga, senyum sokmo. Very important for you senyum. Tengok air laut, dengar ombak tu senyum-senyum seorang-seorang. Okey, boleh. Lepas tu, let go and feel good. Bye.